kitab yang dikarang oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Namun pada malam ini saya nak mohon izin untuk rehat sebentar dari kita merujuk kitab tersebut. Ini adalah urusan seharian sampai ke petang kita sempat study lah. Jadi kalau tak sempat study, kalau bawa juga macam tak tanggungjawab lah, tak mana dengan ilmunya ada. Dan kebetulan saya sedang mengulang sebuah kitab tafsir yang dikarang oleh Profesor Dr. Hamka ataupun disebut Pak Hamka, Tafsir Al-Azhar, dikarang ketika mana beliau berada di dalam penjara. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, syukur saya berkongsi pada malam ini tafsir berkenaan tentang dua ayat yang pertama, dua ayat yang berada di awal surah Al-Baqarah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah ini awal ayat 1 hingga ayat 5, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok terjemahannya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita ciri-ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita tengok di ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Ayat 6 dan ayat 7 yang nak kita tengok pada malam ini, Allah Ta'ala menyatakan pula sifat orang kafir. Siapa dia yang dikatakan orang kafir itu. Dan pada ayat yang seterusnya 8 dan seterusnya dalam 11 dan 13 ayat selepas daripada ayat yang ke-7, yang Allah Ta'ala menyatakan pula berkenaan tentang sifat orang munafik. Di sini perbezaan, ulama tafsir menyatakan kita boleh tengok perbezaan yang jelas. Sifat orang beriman Allah Ta'ala bagi dalam 5 ayat. Sebab orang beriman ni jelas, terang, kita boleh tahu. Begitu juga orang kafir, cukup dengan 2 ayat dalam surah ini. Sebab orang kafir ni jelas, terang dia. Akan tetapi sifat tentang orang munafik ini Allah Ta'ala bicarakan lebih banyak ayat daripada menceritakan tentang orang beriman dan orang kafir. Sebab orang munafik ni bahaya. Dia kira musuh dalam selimut lah. Susah nak jumpa, susah nak kita kesan. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, secara lalu berkenaan tentang ayat-ayat awal di dalam surah Al-Baqarah. Malam ni kita nak tengok 2 ayat sahaja, iaitu ayat 6 dan 7. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ayat ke-6, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Sadaqallahu alazim. Baik, terjemahan ayat. Ayat yang ke-6, Allah Ta'ala menyatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu sawa'un alaihim, sama sahaja kepada mereka, a'anzartahum, sama ada kamu bagi peringatan, am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak bagi peringatan kepada mereka, la yu'minun, kata mereka tidak akan beriman. Allah Ta'ala nyatakan orang kafir sawa'un alaihim, sama mereka, kamu bagi peringatan ke tak bagi peringatan ke,
la yu'minun, kata Allah, mereka tidak akan beriman. Sebabnya ayat yang ke-7, khatamallahu ala qulubihim, Allah Ta'ala dah meterai, dah tutup hati mereka, wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, wa ala absarihim ghishawa, dan juga ditutup penglihatan mereka ini ada penutup. Dan golongan kafir ini, kata Allah, walahum azabun azim, bagi mereka azab yang besar. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan tentang kafir itu sebenarnya? Kafir dari segi bahasa, berasal daripada perkataan kufur. Kufur, orang yang melakukan perbuatan kufur dikatakan orang ini kafir. Makna dari segi bahasa kafir, kafir, kufur, kufar, maksud dia menimbun, timbun. Kawan timbun, kita ambil tanah, timbun tanah. Kita nak tanam apa-apa, kita timbun tanah. Menimbun ataupun menyembunyikan sesuatu sehingga tidak kelihatan. Jadi istilah yang Allah Ta'ala ambil nak diletak kepada orang yang engkar, orang yang tolak seruan Islam. Allah Ta'ala istilahkan mereka ni orang kafir. Mereka ni dah menimbun, dah tutup hati mereka sendiri daripada nak menerima kebenaran. Baik. Apa punca yang menjadikan manusia itu kafir? Bapa Hamka dalam tafsirnya ini meletakkan kebanyakan, menyatakan bahawa kebanyakan orang kafir di zaman Nabi SAW ini, majoritinya mereka ialah mereka tahu kebenaran, akan tetapi mereka tidak mahu mengakui. Kebanyakan, majoriti orang kafir di zaman Nabi SAW, mereka ini tahu kebenaran, tahu apa yang dibawa, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu benda yang benar, akan tetapi mereka tak mahu nak terima, mereka tolak. Seruan yang disampaikan kepada mereka itu tidak dapat mereka tolak kebenaran. Maknanya hati kecil mereka itu mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun disebabkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu mengganggu kedudukan mereka, mengganggu keegoan, kemegahan mereka, lalu mereka tolak apa yang dia bawa, walaupun perkara yang dibawa itu perkara yang benar. Diberi beberapa contoh. Kebanyakan pimpinan kafir Quraisy di Makkah, mereka tidak mahu menerima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebab mengganggu kedudukan, mengganggu keegoan mereka, dalam mereka mengambil keuntungan. Contohnya, Rasulullah SAW melarang untuk menyembah berhala. Ada di kalangan mereka mengambil keuntungan, perniagaannya jual berhala. Tiba-tiba Nabi SAW datang larang benda tersebut, dah mengganggu kedudukan. Ada Nabi SAW menyampaikan, melarang untuk memakan riba, sedangkan kebanyakan mereka ahli perniagaan, mereka berdagang dan mereka mengamalkan riba. Tiba-tiba Nabi SAW datang menyampaikan seruan mengharamkan riba. Mereka tolak.
disebabkan apa yang Nabi bawa mengganggu kedudukan mereka. Baik. Begitu juga orang-orang Yahudi di Madinah. Ini bagi contoh yang kata kebanyakan orang kafir di zaman Nabi ini, mereka ni tahu kebenaran tapi mereka tolak. Pemimpin kafir Quraisy tadi, mereka bangsa Arab sama dengan Nabi SAW. Al-Quran diturun dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad SAW, seorang yang berbangsa Arab, kemudian disampaikan kepada mereka yang juga bangsa Arab. Mereka lebih memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tetapi oleh sebab-sebab yang tadi mereka tolak. Orang-orang Yahudi di Madinah, mereka tahu kebenaran Rasul akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Mereka hijrah daripada Palestin datang ke Madinah hanya dengan tujuan semata-mata untuk menunggu kedatangan kelahiran Nabi akhir zaman. Tiba-tiba takdir Allah Ta'ala, Nabi akhir zaman bukan daripada kalangan mereka. Hanya disebabkan itu sahaja datangnya perasaan dengki, rasa iri hati, dan seumpamanya mereka tolak kerasulan, kenabian Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka tahu, mereka ni lebih dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut orang Yahudi ni lebih mengenali Nabi Muhammad SAW lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Kita ni anak-anak kita yang kita kenal sangatlah, walaupun ramai macam mana sekalipun, kita tahu perangai masing-masing. Kita tahu perangai masing-masing. Ini Allah Ta'ala kata orang Yahudi ini kenal Rasulullah SAW, kenal Nabi Muhammad SAW lebih daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Maknanya memang kenal sangatlah. Akan tetapi disebabkan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang diutuskan ini bukan di kalangan Bani Israel, disebabkan itu walaupun mereka mengakui kebenaran itu, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi SAW, disebabkan hasad, dengki, iri hati itu mereka tolak. Baik. Kemudian didatangkan contoh lagi, bagaimana Maharaja Rom, ataupun lebih tepat lagi kerajaan Byzantine, Empire Rom Timur, yang pada ketika itu meliputi bumi Syam, sekarang di Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Pada ketika berlakunya perjanjian Hudaybiyah, pencatatan senjata di antara orang Islam di Madinah dan kafir Quraisy di Mekah, Nabi SAW ambil peluang itu untuk menghantar utusan-utusan di kalangan para sahabat bertemu dengan pembesar-pembesar pemimpin ni yang berada di sekitar semenanjung tanah Arab, menyeru, mengajak untuk memeluk agama Islam. Maharaja Rom ataupun Hercules yang berada di Syam pada ketika itu, bila mana menerima surat daripada Rasulullah SAW, yang jadi utusan kepada Rasulullah bertemu dengan Maharaja Rom, seorang sahabat yang bernama Diyah Al-Qalbi radhiyallahu anhu. Sahabat Diyah Al-Qalbi ini, menurut riwayatnya, dia ni seorang yang handsome. Ada juga riwayat mengatakan bahawa Malaikat Jibril AS kalau dia jumpa dengan Nabi, bila dia menjelma diri dia sebagai manusia, dia mirip-mirip kepada sahabat Diyah Al-Qalbi. Ini strategi politik antara bangsa, hubungan antara bangsa yang Nabi buat. Nak pergi jumpa, bawa surat kepada Rasulullah, pemimpin kerajaan Islam di Madinah, nak bawa pergi
jumpa Maharaja Rom, Rasulullah dia tak hantar Bilal, dia hantar sahabat yang handsome sikit lah, sebab nak depan dengan orang Rom ni, semua handsome belakang, kena ada izzah dalam semua perkara. A'izzatil kafirin, dengan orang kafir ni kita kena tunjuk kemuliaan, kena tunjuk kata orang Islam ni bukan lekeh belakang semua, yang handsome pun ada. Baik, bila mana Hercules terima surat daripada Rasulullah SAW, dibaca surat tersebut, direngkas sedar, diperintahkan tentera, diperintahkan pegawai dia pergi cari kalau ada ini kabilah-kabilah Arab yang datang berdagang di Syam sekarang ni, bawa mereka kemari, aku nak jumpa dengan mereka. Dan kebetulan pada ketika itu Abu Sufyan datang berniaga di Syam, dan dia dibawa bertemu dengan Maharaja Hercules. Maka di situ berlakulah dialog di antara Hercules dan Abu Sufyan yang pada ketika itu belum lagi memeluk Islam, belum Islam lagi. Abu Sufyan yang cerita perkara ini setelah dia Islam. Jadi berlakulah dialog antara Hercules dengan Abu Sufyan. Hercules ni seorang penganut agama Nasrani yang kita kata alim lah. Jadi dia tahu sifat-sifat Nabi akhir zaman yang akan diutuskan, seperti mana yang disebut di dalam Injil. Jadi bila dia berdialog dengan Abu Sufyan, dia tanya soalan-soalan dia itu memang berkenaan tentang sifat-sifat Nabi akhir zaman. Satu demi satu ditanya soalan dan dijawab dengan betul oleh Abu Sufyan. Dan jawapan yang dibagi itu bertepatan dengan sifat-sifat Nabi akhir zaman yang akan diutuskan, yang ada di dalam Injil. Lalu hati kecil dia, di dalam hati kecil dia menyatakan bahawa orang yang menghantar surat kepada dia sememangnya adalah Rasul ataupun Nabi akhir zaman. Sememangnya manusia yang Allah Ta'ala jadikan fitrah. Kita ada hati kecil kita, hati kecil yang Allah ciptakan untuk disediakan untuk menerima kebenaran. Dan dia ada ilmu tentang Nabi akhir zaman. Dan bila dia bertemu, dapat jawapan, dan dia terdetik untuk menerima seruan Islam. Namun bila difikirkan, dia fikir, kalau aku terima Islam, bagaimana dengan kedudukan aku sebagai Maharaja? Pasti akan terancam. Bagaimana dengan pendeta-pendeta yang ada ni? Bagaimana dengan pembesar-pembesar kerajaan yang ada ni? Pasti mereka akan bangun menentang, bangun memberontak. Walaupun dah hati dah terima lah kebenaran itu, namun disebabkan perkara tadi, dia menolak seruan Islam. Ini beberapa contoh, beberapa contoh ini disebut sebagai sikap kekafiran yang merupakan majoriti di zaman Rasulullah SAW. Mereka tahu kebenaran yang disampaikan, namun disebabkan ada sebab-sebab lain, mengganggu kedudukan ataupun disebabkan keegoan mereka, maka mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang yang seperti ini, orang yang sebegini, walaupun diberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak diberikan peringatan, sama sahaja. Sawa'un alaihim, kata Allah, la yu'minun, maka tidak akan beriman. Dan tahulah kebenaran itu, tapi tetap juga tolak. Maknanya orang yang sebegini
memang orang dicop sebagai kafir. Sama ada dibagi peringatan ataupun tidak, sama saja bagi mereka. Disebabkan mereka ini, ayat yang ketujuh, khatamallahu ala qulubihim, hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dimeterai, disebabkan sikap mereka sendiri, sikap mereka, kesombongan mereka, keangkuhan mereka, penentangan mereka, menolak kebenaran. Maka Allah Ta'ala mengambil tindakan untuk ditutup hati mereka, ditutup pendengaran mereka, malah ditutup penglihatan mereka daripada menerima kebenaran ataupun menerima Islam itu sendiri. Walahum azabun azim, dan mereka ini, golongan ini akan menerima azab yang besar. Ulama tafsir menyatakan golongan kafir ini, mereka akan terima azab yang amat besar, iaitu azab di atas dunia lagi, lebih-lebih lagi azab di akhirat. Ulama tafsir menyatakan golongan yang sebegini, yang dikatakan terima azab atas dunia, mereka kehidupan mereka hidup tidak tenang, rasa susah gelisah, susah hati sebab apa? Mengambil contoh bagaimana pemimpin kafir Quraisy dalam keadaan mereka menentang seruan yang dibawa oleh Nabi SAW dengan kekuatan yang mereka ada. Namun sehari makin sehari Islam makin berkembang, makin diterima. Disebabkan itu mereka sendiri pula rasa susah hati, duduk tak tenang, hanya duduk kerja dia, duduk fikir macam mana nak menghapuskan seruan Islam, malah lebih jauh lagi macam mana nak membunuh Rasulullah SAW. Hidup tak tenang atas dunia lagi. Malah yang disebut oleh ulama tafsir, azab yang mereka terima, contohnya dalam peperangan Badar, terdapat 70 orang pemimpin kafir Quraisy terbunuh di dalam peperangan Badar, dan selebihnya pulang dengan kekalahan. Bahkan pak saudara Nabi sendiri, Abu Lahab dia tak turut serta dalam peperangan Badar. Bila rombongan ataupun tentera yang kalah ni balik menyampaikan berita kekalahan tersebut, dia sendiri mati dalam keadaan terkejut. Azab dunia, contoh azab dunia. Baik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Itu beberapa tafsiran berkenaan tentang ayat yang ke-6 dan ke-7 surah Al-Baqarah, yang Allah Ta'ala menyatakan kepada kita orang kafir ini, orang kafir yang bagi mereka ini sama sahaja, sama ada kita bagi peringatan ataupun tidak, disebabkan hati mereka, hati pendengaran dan penglihatan mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menerima kebenaran. Kemudian datang persoalan, adakah dalam bila keadaan yang macam itu, orang kafir ni dah kata apa, dah tertutup hati, tutup pendengaran, tutup penglihatan, apa guna lagi nak disampaikan seruan? Baik, dinyatakan di sini bahawa ayat yang ke-7 itu Allah Ta'ala tutup hati, penglihatan, pendengaran mereka ni
Ianya datang setelah mereka menolak kebenaran yang disampaikan. Maksudnya sini setelah segala keterangan, maknanya setelah segala seruan dakwah itu disampaikan dengan jelas dan nyata, akan tetapi mereka tolak juga, maka selepas daripada itu barulah datangnya apa disebut sebagai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Baik, kepada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu untuk kita mengambil pengajaran daripada kedua ayat ini, iaitu bila mana seruan dakwah itu ditegakkan, pasti akan bertemu dengan penentangan. Sunnah perjuangan dakwah ini, dia pasti akan bertemu dengan tentangan, pasti akan ada yang menentang. Atau dengan tidak kita sedari, kita yang mengakui diri sebagai orang Islam, Al-Quran kita baca dengan baik, kita lakukan dengan tajwid yang baik, akan tetapi malangnya isi kandungan Al-Quran itu kita tidak faham. Cerita dalam konteks orang Islam sendiri juga, ada yang boleh baca Al-Quran dengan baik, tajwidnya dan seumpamanya, namun tidak berusaha untuk tadabbur, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang sebegini ditakuti bila disampaikan seruan kebenaran, seruan kebenaran daripada Al-Quran itu sendiri, ditakuti mereka sendiri yang akan bangun menentang apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Perkara yang perlu kita ambil perhatian. Islam yang telah kita terima keseluruhannya sebagai agama kita, faham perkara tersebut ada di antara orang Islam yang pastinya marah atau merasa hina kalau dikatakan dia kafir. Kalau orang kata kita kafir, mesti marah. Aku orang Islam, tiba-tiba ada yang tuduh kita kafir. Kafir itu bunyi lembut ni, kalau belah utara tu bunyi lagi kasar. Hang kafir, marah semua. Hang kafir. Faham kau kata ada di kalangan orang Islam ataupun di antara orang Islam ni pasti akan rasa marah ataupun rasa dihina kalau dia dikatakan kafir. Akan tetapi malangnya dia sendiri tidak beramal dengan Islam. Dan jika diajak kepada Islam, dia akan menolak. Jenis ni ada mengaku Islam, nama Islam, akan tetapi cara hidup tidak menggambarkan dia seorang Islam. Bila dia ajak kembali kepada mengamalkan Islam, dia bangun menolak. Ada istilah sekarang disebut sebagai Muslim yang tidak Islami. Ada pula Muslim yang tak Islami. Muslim hanya pada nama sahaja, akan tetapi cara hidup jauh daripada Islam. Baik. Yang dikatakan kafir itu ialah orang-orang yang tidak mahu percaya kepada adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ni benda yang jelaslah, benda basic lah. Orang yang tak percaya, tidak beriman, tidak yakin adanya Allah Ta'ala, confirm kafir. Confirm kafir. Atau dia percaya bahawa Allah Ta'ala itu ada, akan tetapi dia tidak percaya kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dia mempersekutukan Allah Ta'ala dengan benda yang lain. Yang tadi ni tak percaya langsung adanya Allah Ta'ala,
Kemudian satu golongan lagi, dia percaya Allah Ta'ala itu ada, akan tetapi dia tidak mempercayai akan, tidak mengakui akan keesaan Allah, syirik, mempersekutukan Allah dengan perkara yang lain. Tidak percaya akan kedatangan Rasul-Rasul, para Nabi, tak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada para Nabi yang diutuskan oleh Allah, kafir. Tidak beriman kepada kehidupan hari akhirat, termasuk dalam golongan kafir. Tak percaya ada syurga neraka, tak percaya ada dosa pahala, tidak beriman. Rukun iman yang kita belajar ada 6. 6 tolak 1 bukan 5. 6 tolak 1 kosong. Habis dia matematik lain. Tidak beriman kepada Allah, tak beriman kepada Rasul, kepada kitab, pada hari kiamat, dan seumpamanya, termasuk dalam golongan kafir. Dimisalkan ada seorang yang beragama Islam, tetapi dia tidak mengerjakan puasa dan solat. Macam mana kedudukan? Dia Islam tapi tak puasa, tak solat. Ulama menyatakan kena tengok sama ada dia tak puasa, tak solat tu atas sebab malas ke, malas ke, tak tahu ke apa ke, ataupun dia boleh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kenaan contoh yang bagi tadi, seorang yang beragama, seorang Islam, dia tidak puasa dan tidak solat, belum lagi jatuh kafir dia, selagi dia tidak menafikan kewajipan puasa dan solat tersebut. Kalau dia tak buat kerana jahil, malas dan seumpamanya, tetapi dia masih lagi mengakui kau wajib, tapi bahaya juga berada di pintu kekufuran. Kafir ini ada beberapa tingkatan, kata faham kau. Ada yang jenisnya yang disebut tadi, corak kafir yang terbanyak di zaman Nabi SAW, yang tahu kebenaran tetapi dia tidak mahu mengakui, hati kecil yang mengakui kebenaran Islam, akan tetapi ada sebab-sebab yang tertentu dia menolak kebenaran tersebut. Adapun kafir di zaman kita ini yang hampir sama dengan itu, antaranya ialah orang-orang yang menyatakan bahawa Islam itu hanya agama untuk orang Arab sahaja, bukan untuk bangsa lain. Ada juga yang jenis cakap Islam ini sesuai di tanah pasir. Islam, hukum Islam, peraturan Islam ini sesuai di tanah Arab saja, untuk bangsa Arab saja. Dengan bangsa lain tak sesuai. Atau yang menyatakan bahawa Islam ini hanya agama untuk ibadah pada Allah Ta'ala saja. Islam ini hanya persoalan ritual, ibadah khusus sahaja, solat, puasa, zakat, haji dan seumpamanya. Akan tetapi tidak termasuk persoalan-persoalan yang melibatkan kemasyarakatan, ekonomi dan seumpamanya. Ada yang menyatakan bahawa ada menjuzukkan Islam. Islam hanya di Masjid Surau saja. Keluar pada Masjid Surau, suka nak buat apa. Dia menyatakan bahawa pemikiran dia menyatakan bahawa Islam ni hanya berkenaan tentang ibadah khusus semata-mata.
sedang peraturan Islam, hukum hakam Islam yang lain dikatakan tidak sesuai dilaksanakan, ini pun satu perkara yang bahaya, boleh jatuh kafir. Kena ingat, dalam surah Al-Baqarah ini juga Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala letakkan satu persoalan, ayat dalam bentuk soalan kepada Bani Israel. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kamu tolak sebahagian yang lain? Maknanya pilih, hukum hakam ni pilih. Yang mana sesuai dengan nafsu kita, kita ambil. Tak sesuai, kita tak terima, kita tolak. Tak boleh macam tu. Kena terima secara keseluruhan. Itu ciri orang beriman, yang bertakwa. Apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kena terima semuanya, tanpa sebarang pertikaian. Terima secara keseluruhan. Tak boleh nak menjuzuk-juzukkan tentang penerimaan terhadap hukum hakam Islam. Macam hari ini kita berdepan dengan berbagai krisis, krisis akidahnya, krisis sosial, krisis ekonomi, macam-macam krisis. Nak menyelesaikan masalah ini tidak ada cara lain, hanya saja dengan kita balik kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dah turunkan 1400 tahun dulu yang telah dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, diteruskan oleh para khulafa ar-rasyidin. Datangnya kerajaan Islam selepas daripada itu, Umayyah Abbasiyah, diakhiri dengan Uthmaniyah, kerajaan Islam, empayar Islam pemerintah yang paling tempoh yang paling panjang berbanding dengan kerajaan-kerajaan lain, menunjukkan bahawa semasa pemerintahan ataupun undang-undang Islam, undang-undang Allah Ta'ala ditegakkan di muka bumi ini, bagaimana masyarakat Islam pada ketika itu mampu membina tamadun manusia yang cukup hebat, sehingga manfaat yang kita dapat rasai sehingga ke hari ini. Tidak ada cara lain nak menyelesaikan masalah manusia, kena rujuk balik kepada manual yang disediakan oleh pencipta manusia itu sendiri. Allah Ta'ala menyediakan manual, iaitu Al-Quran. Itu je. Macam kereta kita rosak, ataupun alat elektrik di rumah kita rosak, mesin basuh kita rosak, kalau kabut kita cari manual ya, dia ada manual kan. Macam tu juga kerosakan yang berlaku dalam masyarakat, dalam manusia hari ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan kita rujuk balik kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dibagi contoh juga tentang larangan riba di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah melarang riba ini dengan nyata dan jelas. Namun pada zaman ini seluruh dunia menjalankan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan daripada riba. Lalu ada orang yang menyatakan bahawa peraturan ataupun hukum hakam di dalam Al-Quran tentang riba ini sudah ketinggalan, kolot. Kita tak boleh pakai untuk menyusun ekonomi kita. Kita akan rugi. Akhirnya rugi semua sebab mengamalkan riba. Tengok sistem ekonomi sekarang, sosialis, komunis, lama lah, hancur. Kapitalis semakin hari semakin
hancur. Malah di barat sekarang, khususnya di Eropah, mereka mula melihat untuk mereka mencari alternatif, dan mereka mula berminat untuk melaksanakan sistem kewangan yang berasaskan Islam itu semua. Dan kita kena faham sistem kewangan Islam, dia bukan sistem perbankan Islam. Sistem perbankan ini satu juzuk daripada sistem kewangan Islam. Kalau cerita bab ni dia panjang lagi lah. Dia ada perkara-perkara lain lagi. Islamic banking satu juzuk saja. Islamic banking, capital market, satu juzuk daripada sistem kewangan Islam yang lebih besar. Dalam tu dia ada percukaian dia lagi yang perlu dilihat. Hartanah juga masuk dalam persoalan itu. Juga persoalan tentang galian mineral, petroleum, biji, umpama juga masuk dalam sistem kewangan Islam. Banyak benda lagi yang perlu kita orang awam kita belajar, dan kita meletakkan harapan agar semua sistem yang ada sekarang ini dapat kembali semula kepada sistem Islam. Baik. Ada lagi orang kafir ada lagi jenis kekafiran, iaitu yang tidak mahu tahu apa itu kebenaran dan tidak peduli langsung tentang kebenaran. Tadi yang tahu kebenaran, dia tahu, dia tolak. Kemudian jenis yang kedua yang disebutkan tadi, menjuzuk-juzukkan apa perintah ataupun hukum Allah. Yang ni yang jenis yang tak mau ambil tahu langsung. Tak mau ambil tahu, tak mau ambil peduli langsung. Bila mana seruan kebenaran disampaikan, dia menjauhkan diri. Bila terdengar seruan kebenaran, ditutup telinga dia. Bila nampak kebenaran tu, ditutup mata. Jenis tu. Tak mau ambil tahu apa langsung, tak peduli apa. Dan yang paling teruk lagi, kata Pak Hamka, jenis kafir yang teruk, yang diketahuinya hanyalah asal perutnya berisi, asal selera yang lepas, dan asal dapat hidup. Ini memang paling teruk lah. Tak fikir apalah, janji aku boleh makan dah lah. Dan kekafiran seperti ini hanya terdapat kepada mereka yang benar-benar jahil tentang agama itu, yang jarang sekali sampai kepada mereka seruan dakwah Muslim. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kesimpulan kepada perbincangan kita pada malam ini, ayat 6 dan 7, tafsir kepada ayat 6 dan 7 surah Al-Baqarah, yang mana Allah Ta'ala menyatakan bahawa sifat orang kafir itu sama sahaja bagi mereka ini, sama ada kita bagi peringatan ataupun tidak, mereka tidak akan beriman. Sebab Allah Ta'ala dah tutup hati, pendengaran dan penglihatan mereka daripada menerima kebenaran. Iaitu kerja buat Allah Ta'ala. Kerja buat kita kena sampaikan kebenaran secara berterusan. Sebab soal hidayah, soal nak bagi hidayah ataupun soal nak tutup hati, itu urusan Allah Ta'ala. Kita kena, tugas kita sebagai seorang Islam, kena ajak orang sesama Islam kita untuk kembali beramal dengan Islam secara sepenuhnya, dan dalam masa yang sama kita ajak orang yang bukan Islam untuk sama-sama bersama dengan kita menjadi seorang Islam. Dan perkara ini bukan perkara yang sememangnya, bukan perkara yang mudah. Sebab disebut di sini sunnah perjuangan dakwah itu pasti akan berdepan dengan tentangan. Pasti akan ada yang
menentang. Sebab itu sunnah. Sedangkan Rasul Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun menerima tentangan yang begitu hebat. Lebih-lebih lagi kalau kita takkan kita sampai sebentar mudah-mudah macam tu saja. Pasti akan bertemu dengan tentangan. Namun urusan ini perlu diteruskan. Urusan amal ma'ruf nahi munkar ini satu tugasnya Allah Ta'ala bagi amanahkan kepada kita umat Muhammad SAW. Sebab Nabi Muhammad SAW adalah Nabi ataupun Rasul yang terakhir. Lepas itu tak ada. Jadi tugas amal ma'ruf nahi munkar tertanggung di atas kita umat Muhammad SAW, yang tidak dibagi kepada umat yang lain. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini, kata Allah, umat yang terbaik di kalangan manusia. Kamu ini, umat Muhammad ini, umat yang terbaik di kalangan manusia. Tapi syarat dia, Allah Ta'ala bagi syarat nak jadi umat yang terbaik ini, kena laksanakan tanggungjawab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kena amal ma'ruf, melaksanakan amal ma'ruf dan nahi munkar. Itu tanggungjawab yang Allah Ta'ala letak kepada kita semua, dan kita cuba laksanakan atas kapasiti masing-masing lah. Kita mulakan dengan diri kita, amal ma'ruf nahi munkar dengan diri kita, kemudian dengan tanggungan-tanggungan yang ada di bawah kita, dan ikutlah kapasiti kita. Kalau imam lagi besar, dia punya kapasiti dia lagi atas, lagi besar. Yang penting kita ada usaha sedaya upaya kita untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa memberikan kekuatan kepada kita. Dan yang penting juga kita sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala agar dipelihara iman dan Islam kita, dan sentiasa diberikan petunjuk dan hidayah kepada kita agar kita dapat menjadi seorang Islam yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya sekadar itu sahajalah untuk perkongsian pada malam ini. Sekali lagi saya mohon banyak kemaafan. Rehat sebentar untuk membicarakan kitab keutamaan tersebut di awal tadi. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita sambung balik kitab pengajian kitab keutamaan yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sekadar itu saja, mohon banyak kemaafan jika ada kekurangan, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita tangguh pertemuan kita dengan kafaratul majlis dan surah Al-As. Subhanallahumma wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum